Marilah kita mendengar firman Allah Ta'ala yang menyifatkan umat Islam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang baik, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Ditujukan kepada generasi awal umat Islam, golongan muhajirin dan ansar yang lahir di tengah masyarakat Arab yang buta huruf, di tengah padang pasir yang kering kontang. Tidak ada sumber-sumber hasil bagi kemakmuran dan kekayaan negeri, hanya sekadar untuk makan sahaja. Tiba-tiba mereka bangkit menjadi umat yang memimpin dunia, yang menjatuhkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Kebangkitan umat Islam awal adalah mengikut acuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangun manusianya dengan beriman kepada Allah, taat kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya, sama ada di dalam diri masing-masing, termasuklah di dalam masyarakat, dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengesahkan cerita benar di dalam Al-Quranul Karim, umat-umat di zaman dahulu yang diberi kekayaan dan kemewahan, meninggikan bangunan-bangunan yang hebat. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, dan kaum-kaum yang lain. Mereka dimusnahkan akibat daripada keruntuhan pribadi mereka. Tidak beriman kepada Allah, mengerjakan maksiat, di mana kekayaan, kebendaan, bangunan-bangunan yang didirikan tidak boleh menahan umat itu. Mereka runtuh, musnah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana mereka membinasakan diri mereka sendiri. Dan kita lihat di zaman moden, di zaman hidup kita, beberapa tahun yang lalu, keruntuhan Soviet Union, sebuah kuasa besar dunia, kerana menganut ajaran komunis, ajaran yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, menolak semua agama, menganggap manusia adalah makhluk yang berbenda, memerlukan makan minum dan memuaskan hawa nafsu sahaja. Perhitungannya untuk senang di atas dunia sahaja, mengikut undang-undang yang diatur oleh mereka, dengan tidak ada agama, tidak ada perhitungan dosa dan pahala. Sebuah kuasa besar dunia yang memerintah wilayah yang paling luas di zaman ini hancur berkecai kerana membina kebendaan yang tidak adil di atas nama membela masyarakat, meruntuhkan kebebasan individu manusia, meruntuhkan akhlak. Negara besar yang hebat hancur berkecai, walaupun mempunyai senjata-senjata yang canggih, tentera yang ramai, boleh menceroboh mana-mana negara yang dikehendaki, armadanya mengharungi lautan di seluruh dunia, hancur berkecai. Dan terkini kita melihat Amerika yang menjadi kuasa besar tunggal sedang mengalami krisis ekonomi yang dahsyat. Dilaporkan oleh media bahawa keuangan Amerika bergantung 99% kepada hutang, bukan pada hasil lagi. 99% lebih keuangan negara bergantung dengan hutang. Hutang dibebankan ke atas negara yang besar itu, yang sepatutnya sudah diisytiharkan bankruptcy, hutang yang sangat melebihi
oleh kerana dianggap sebagai kuasa besar dunia. Tidak ada siapa yang boleh menghukum dia, tetapi sedang mengalami keruntuhan. Di antara sebab keruntuhan ekonomi yang dialami ialah kerana menghalalkan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, Allah Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah kamu saki-baki daripada amalan riba. Jika sekiranya kamu degil juga, bermakna kamu mengizinkan Allah dan Rasulnya mengisytiharkan perang ke atas kamu. Tidak ada senjata yang digunakan untuk menjatuhkan mereka. Apa yang berlaku merobohkan diri sendiri dengan muamalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping keruntuhan akhlak yang berleluasa, tidak ada harga diri, hidup seperti binatang, tidak ada semangat kekeluargaan, menunjukkan bahawa sekiranya kita lari daripada acuan Allah Subhanahu wa taala akan menempah kemusnahan sebagaimana kemusnahan yang menimpa umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan acuan pembangunan manusia kepada umat Islam dengan iman yang ada di dalam diri mereka, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan yang ada perhitungan dosa dan pahala dalam semua amalan mereka, mengerjakan ibadat, taat kepada Allah, berakhlak dengan akhlak yang mulia, perangai yang baik, bergaul dengan sesama manusia. Bukan sahaja diperintah kepada rakyat, bahkan diperintah kepada pemimpin-pemimpin yang memerintah rakyat. Firman Allah Ta'ala, "Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah, mereka ialah pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin itu hendaklah mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, kewajipan harta benda, menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Kita melihat apabila perkara-perkara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipedulikan, tidak diindahkan, tidak diambil tahu, maka akan tertimpalah ke atas mereka apa yang dialami oleh umat-umat yang lain. Kita perlu menyadari bahawa seluruh alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuklah makhluk manusia. Wajiblah mereka mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, mereka bertolong menolong di antara satu sama lain, menjalankan kewajipan, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat rahmat daripada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.